Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan sekalian, tengah ini kita bincang pasal satu lagi topik anti-nutrien yang tak kurang panas juga ya dewasa ini, iaitu lektin. So banyak orang berbincang pasal gluten free diet, GF bread, GF food, GF tu maknanya gluten free makanan, roti bebas gluten, biskut bebas gluten, kek bebas gluten, kuih muih semuanya bebas gluten kan. Gluten hanya ada dalam gandum, tepung gandum, biji ring gandum, sama ada tepung gandum putih ke white flour ataupun tepung gandum penuh whole wheat flour kan. Okey. Dan juga dalam barley. Ada lagi satu lagi biji ring yang lain, saya tak ingat, sorghum ke millet. Sorghum kot. Sorghum itu jarang lah kita dengar kan. Selalu barley dengan gandum lah yang kita jumpa di Malaysia. Okey. Sekarang kita nak fokus kepada lektin. So lektin ni satu perbincangan yang besar, dan ada diet lektin free yang bukunya ditulis oleh Dr. Gundry daripada US lah. Okey, seorang pakar kardiotorasik. Okey. Okey, saya bagi satu pandangan pribadi saya secara holistik, seimbang, pro and cons. Ada pro dia, ada cons. Maknanya ada maknanya kita menyokong, ada juga yang kita tak sokong. Maknanya kita dalam pandangan kami lah secara sederhana, balance. Okey. So lektin ni adalah satu molekul protein, secara spesifik glycoprotein. Molekul glycoprotein dia satu molekul besar, polimer. Protein ni terdiri daripada polimer yang didirikan oleh unit asas asid amino kan. Asid amino yang diikat dengan ikatan peptida membentuk polimer yang panjang, panggil polypeptida, polypeptides. Bahasa Melayunya polypeptida lah, masa kita belajar dulu kan. Okey, ada yang mempunyai satu polimer polypeptida yang kita panggil monomer. Ada yang dimer, maknanya dua molekul polimer polypeptida, ataupun subunit polimer peptida 1, subunit polimer peptida 2. Ada yang trimer, 3 lah subunit dia. Ada yang 4, tetramer, dan ada lagi yang lebih-lebih lagi lah, oligomer. Macam-macam kan. Dan berat molekulnya pun mempunyai julat yang besar. Ada yang 30,000, 40,000 Dalton. Itu unit nak mengukur berat satu molekul molekul protein ni lah, polimer polypeptide dan ada sampai ke tahap 150,000, 200,000 ya. Okey. Jadi maksudnya molekul protein ni adalah satu molekul yang bila orang cakap pasal lektin ataupun lektin free diet, dia merangkumi pelbagai jenis molekul. Jadi keluarga kumpulan lektin ni besar, dan dikatakan hampir semua makanan berasaskan tumbuhan pun ada lektin. Sebelum ni kita bincang pasal anti-nutrien dalam makanan berasaskan tumbuhan. Okey. Tapi orang sebut juga lektin di dalam makanan berasaskan haiwan pun ada. Iaitu contohnya dalam susu. Susu dikaitkan dengan protein casein. Dalam susu ada satu jenis protein dipanggil casein.
Casein. Okay, casein A1. Casein A1 ni sebahagian orang yang apa ni, secara genetik dia tak boleh nak digest casein A1, maka dia akan menempel, dia bind, dia mengikat mengikat bahagian karbohidrat molekul protein pada sel kita di dalam lapisan dinding usus kecil ke, perut ke, usus besar ke, kan. Okay. So molekul protein dalam susu, tak semua susu ada casein A1. Ada yang susu lembu, dia dikaitkan dengan susu lembu protein casein A1 yang boleh berisiko menyebabkan alahan, keradangan casein A1 ni lah. Selain daripada lactose intolerant tu cerita lain. Kita cerita pasal molekul protein yang menyebabkan alahan kepada banyak orang lah. So molekul protein casein A1 dalam susu lembu, dalam susu lembu, susu kambing, dia casein A2. Casein A2 dia tidak menyebabkan keradangan, dia mudah dihazam oleh semua orang lah, semua manusia lah. Okay. Kita tak cerita lebih pasal susu ni sebab kita nak cerita pasal laktin. Cuma nak sebut yang orang alah dengan susu lembu disebabkan satu lactose, itu lactose karbohidrat kan, gula. Satu lagi molekul protein casein A1, bukan casein A2. Casein A2 dalam susu kambing, susu ibu lah, dan sebahagian susu lembu yang genetiknya berasal dari negara macam tropika, Afrika, Arab, kan. Yang negeri yang putih, Eropah, kebanyakannya casein A1. Dan ada je mixture, ada yang 20% casein A1, ada yang 80%, 50%, dia bergantung kepada kacukan lembu lah, benih-benih lembu tu lah, kan. Dikacukkan lembu Australia, lembu Belanda, lembu US, kan. Tu yang menjadikan variety komposisi kandungan protein casein A1 dalam susu lembu, kan. Yang nak kata casein A2 saja tak ada A1, yang tu kena cari benih yang asli lah, kan. Gitu itu kita kena kaji yang tu pula, buat research. Okay. Alright. So dalam dikatakan dalam telur pun ada juga. Sebab tu setengah orang dia sensitif dengan telur, sensitif dengan susu lembu, kan. Apa lagi? Dalam daging, especially daging, tak kira daging lembu, tapi biasa dikaitkan dengan daging lembu sebab penternakan komersial daging lembu untuk daging dan susu diberi makan makanan bijirin, bijirin dan kekacang, legume, soya bean, kacang soya, gandum yang tinggi kandungan laktin. Okay. Alright. So molekul laktin ni, kan, dia sejenis glycoprotein dan dia juga dipanggil sebagai karbohidrat binding protein molekul. Cakap putih dah, cakap Melayu maknanya molekul protein yang mengikat, yang boleh mengikat molekul karbohidrat ataupun molekul gula pada membran sel kita, dalam usus kita, dalam usus. Tapi kalau dia masuk dalam darah, diserap, bila berlakunya leaky gut, maknanya sel-sel epithelium pada usus kecil ke usus besar ada renggang, jadi molekul-molekul besar, laktin ke apa-apa molekul lah, bakteria pun boleh menembusi, kan, epithelial lining daripada usus kita, lapisan permukaan, sel epithelium, lapisan permukaan dinding usus kecil, usus besar, perut, kan. Dia menembusinya dan masuki sistem darah kita, jadi boleh menyebabkan, dia juga boleh menempel, mengikat kepada karbohidrat molekul protein pada membran sel-sel yang lain. Maksudnya dia juga boleh mengikat
seluruh sel dalam tubuh kita kalau dia pergi kat sana. Contoh dia pergi kat otak ke, dia lektin dia boleh melekat kat otak, ikat kat sel otak, ikat kat sel mata, ikat sel otot, sel sendi-sendi yang jadi arthritis kan, lutut, tulang belakang, vertebra kan, vertebra kita yang sakit, tulang belakang kan, lower lumbar sakit apa sini, tengkuk kan, ini apa, Allah, apa dia sebut tu, cervical dekat tengkuk, tulang tengkuk. So dia boleh mengikat, molekul lektin ni boleh mengikat apa ni, dia boleh melekat pada sel-sel di seluruh tubuh kita bila dia masuk dalam darah, dan menyebabkan keradangan. Ini konsep dia, lah, dan mengikut secara teori, secara teorinya begitu. Macam gluten juga dan gluten juga dimasukkan kategori lektin juga. Saya pun sebab gluten pun boleh melekat pada sel, pada bahagian karbohidrat, molekul protein, membran sel kita. Membran sel kita, sel bulat, patut saya kena lukis kan. Sel kita bulat kan, macam tu. Dalam tu ada DNA, cytoplasm. Di luar tu dia punya kulit tu kita panggil membran kan, dan di membran tu ada unjuran molekul protein, glycoprotein kan, ada lemak, molekul lemak macam-macam lah kat situ. So lektin dia melekat dekat molekul protein yang ada bahagian karbohidrat, yang attach dekat molekul protein tu. So yang ini yang menyebabkan reaksi keradangan, reaksi kealahan, hypersensitivity reaction, yang dipanggil reaksi autoimun, keradangan autoimun. Antibody akan melekat kat situ kan, dia akan attract, maknanya sel kita yang ada attach dengan lektin kat situ akan menyebabkan antibody IgE tak silap saya, dan melekat kat situ dan menghasilkan antibody, bilungan antibody yang menyebabkan reaksi autoimun, keradangan autoimun, dan juga menyebabkan pengeluaran histamin daripada sel mas bila molekul lektin ni melekat pada sel mast, membran sel mast, melekat pada membran sel mast, dan antibody akan tertarik kepada dia, dan dia akan menghasilkan dia melekat situ, dia ada reaksi di dalam tu, dia mengeluarkan histamin. Sel mast akan mengeluarkan histamin sebabkan lektin melekat pada sel mast, molekul protein sel mast dekat membran dia. So itu dia punya teori lah yang menyebabkan reaksi alahan, reaksi autoimun, reaksi keradangan, reaksi antibody lah, begitu. Jadi itu secara teori, teori biologi dia lah, apa yang berlaku dalam tubuh kita. Okay, alright. Okay. Dan lektin ni hampir ada dalam semua makanan, makanan berasaskan tumbuhan. Tadi kita sebut dalam berasaskan haiwan pun ada, susu, daging kan. Dan dikatakan kalau makanan tu, sumber makanan tu sama ada berasaskan haiwan atau tumbuhan, kalau diubah sesuai genetik dia, maksudnya genetik dia berasaskan GMO, genetically modified organism kan, maka kandungan lektinnya akan bertambah banyak secara kuantitatif, sama ada dalam tumbuhan, makanan berasaskan tumbuhan ataupun makanan berasaskan haiwan, begitu. Dia akan meningkatkan molekul protein. Sebab molekul protein lektin ni sebenarnya pada asasnya ada dalam tumbuhan, especially pada bahagian kulit dan biji dia. Kalau tomato, kulit tomato, biji dia kan, bijirin, kekacang, nuts, legume, apa tu, beans kan, pada bahagian kulit. Dan juga bijirin, macam gandum pun bahagian kulit. Kalau padi, kulit padi tu, husk kan, kulit padi yang luar tu, yang keras, tajam tu kan, itu tinggi kandungan lektin. Semua biji-bijirin begitu, dan biji-bijian, dan juga termasuk buah anggur. Buah anggur pun kulit dia
tinggi lektin, lebih tinggi. Jadi fokus molekul lektin ni pada bahagian serat yang keras, yakni bahagian kulit dan juga bahagian biji sesuatu tumbuhan, sama bijirin, bijian, kekacang ataupun buah-buahan, begitu. Alright. So hampir semuanya ada lektin, boleh dikatakan. Cuma ada sama ada banyak atau sikit, dan ada jenis molekul lektin yang lebih toksik. Maksudnya dia boleh menyebabkan kerosakan sel. Dia ikat sel kita, dia melekat kat sel kita, dia menyebabkan reaksi keradangan dan merosakkan sel kita lah, kan? Ada yang menyebabkan kerosakan yang teruk, ada yang menyebabkan sedikit saja, ataupun ada yang tak bertoksik langsung, tak ada kesan keradangan langsung. Begitu. Jadi tak semuanya molekul lektin ni membahaya pada kita lah, yang menjadi reaksi kealahan ke, autoimun, keradangan ke, kan, menjadi leaky gut ataupun jadi angin, bloating, kembung tu. Tak semua molekul lektin bersifat demikiannya, ataupun menghasilkan risiko reaksi adverse, kesan buruk pada tubuh kita. Tidak semua, begitu. Disebabkan satu, dari segi parasnya, banyak ke sederhana atau sikit sangat, boleh diabaikan, ataupun jenis molekul dia, begitu. So kita kena faham tu. Jadi tak adalah kita ada ilmu bab lektin, jadi tak adalah orang kita dengar orang cakap ni lektin, jadi takut pula nak makan. Semua dah takut nak makan, kalau nak ikutkan semua makanan ada lektin, apa nak makan, kan? Alright, begitu. Dan satu lagi, kita dah belajar itu, dah bincang itu, bahawa antinutrien termasuk lektin ni dapat disingkirkan daripada makanan berasas ketumbuhan kita, bijirin, kekacang, bijirin, kekacang, dan biji-bijian, dengan cara merendam. Pertama merendam, kan? Merendam selama 12 jam yang terbaik untuk mengeluarkan lebih banyak molekul lektin. Dan kita sepanjang tempoh rendaman 12 jam tu, kita tukarlah, salinlah air rendaman tu. Sekurang-kurangnya 3 kali lah, kan? Setiap 3 jam ke setiap 4 jam tukar, kan? Sekurang-kurangnya 3 kali lah paling kurang, ataupun tak tukar pun tak apa, kan? Ni kadang-kadang terlupa, tak boleh, tak. Dia keluar juga, tapi nak keluar lagi lebih, salin air rendaman tu, kita salin 3 kali ke 4 kali, 5 kali, ikut kerajinan kita lah. Kadang-kadang kita terlupa, tak apalah, tak ada masalah. Sebab ada satu lagi step, ini kita cerita secara praktikal lah, untuk remove atau menyingkirkan lektin dalam makanan kita, kan? Dalam kacang hijau lah, kacang merah, kacang tanah, apa lagi, kacang soya, kan? Biji gandum nak masak bubur ke contohnya, kan? Beras perang nak masak, kan? Takut pula nak makan beras perang, kata lebih tinggi lektin, antinutrien, kan? So kita teruskan dengan step yang kedua, itu kita masak makanan tersebut. Kita masak kekacang dan biji-bijian kita, bijirin kita. Mengikut jurnal yang saya dah temui, kajian saintifik, bagaimana kan kita dah cakap 2 molekul antinutrien, iaitu lektin dan protease inhibitor. Protease inhibitor ni yang boleh block fungsi enzim kita, fungsi enzim kita untuk menghadamkan makanan yang kita makan lah, kan? So dapat dinyah aktif, dapat diubah fungsinya jadi non aktif. Jadi dia tidak jadi toksik lah lagi, dia tidak meradangkan lah bila kita memanaskan makanan tersebut. Khususnya bila kita merebus, mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Dulu saya cakap 70 darjah Celsius, kan? Itu secara umum protein, kan? Enzim tu boleh lah, tapi molekul lektin ni rupa-rupanya mengikut jurnal tersebut, dia agak robust ataupun tahan lasak, resistant dengan suhu tinggi, tapi tidak dengan suhu 1 darjah Celsius, untuk tempoh 10 minit, 20 minit, 30 minit. Right? So dia lebih resistant. Kalau biasanya molekul protein, kalau enzim, kan, dia senang je, suhu
70 dah dinyah asli, maknanya molekul tu dah dimusnahkan, dah deform, tukar bentuk, jadi dia tak berfungsi. Tapi lektin tak, 70 darjah Celsius, kalau kita memanaskan tanpa mendidih sesuatu makanan ataupun kita masak dengan api slow fire kan, 70 darjah dia tak memusnahkan langsung. Tak silap saya 0% kot. Dalam masa 10 minit 70 darjah Celsius, 30 minit pun tidak memberi efek. Mungkin ada efek sikit lah, beberapa persen, tak sampai 10% kot saya ingat, tak silap saya lah. Kalau 80 darjah dah naik, dia makin molekul lektin makin banyak dapat dimusnahkan. 90 minit lagi banyak. Kalau 1 darjah Celsius maksudnya kita merebus merebus kacang ke nasi kita masak dengan mendidih. Bila air tu mendidih tu maknanya merebus lah, mendidih, merebus pada suhu 100 darjah Celsius. Untuk senang cerita, ada yang makanan yang 10 minit boleh totally neutralize lektin tersebut. So lektin tu dah tak berfungsi, jadi tak ada mudarat kalau kita makan dia. Ada yang 20 minit, ada yang 30 minit. Jadi kita ambil secara umum peanut. Yang saya tengok jenis tu peanut dengan soya bean, peanut dengan soya bean. So secara keseluruhan kita ambil masa 30 minit lah. 30 minit. So kita rebuslah kacang-kacang kita, kacang hijau ke, kacang dal, kacang kuda, kacang merah, kidney beans, apa lagi? Apa lagi? Masak nasi memanglah 30 minit kan? 20-30 minit. Daripada dia menggelegak sampai nak keringkan nasi tu, lebih 30 minit kan? Lebih. Kalau masak menggunakan pressure cooker, periuk tekanan, itu lagi cepat, molekul lektin akan termusnah, lagi cepat, secara menyeluruh lektin akan termusnah kan. Tapi kalau pressure cooker ni memusnahkan vitamin-vitamin dan khasiat antioksidan dalam tu juga kan. Kita nak balance, jangan orang kata ekstrim sangat, begitu. So cukup dengan merebus, kita tutup lah dia punya periuk tu, tutup, baru dapat sampai suhu 100 darjah Celsius dalam masa 30 minit kan. Alright, alright, 100 darjah, 95 darjah pun dah okey lah, jangan risau. 90 darjah tak boleh dah, 95 ke 100 dah comel lah. Kalau mendidih tu maknanya 100 darjah. Kalau kita buka mungkin suhu dia dalam 98, 97. Alright. Jadi masaklah ke kacang kita, bubur kita, nasi kita dalam masa 30 minit untuk suhu 100 darjah Celsius. Maka seluruh lektin dalam kekacang kita, bijirin kita, bijan kita akan termusnah 100%. Sikit pun tak ada tinggal baki. Ini mengikut jurnal yang saya tengok tu lah, saya baca tu kan. Zero dia cakap 10 minit, 20 minit. So jangan takut nak makan makanan yang ada lektin. Jadi saat lagi kita tak payahlah terlampau risau sangat bab ni kan. Alright. Itu satu, yang pertama kan. Kita dah sebenarnya ini perbincangan selanjutnya lah, khusus pada lektin. Hari tu kita bincang 5 jenis, jadi tak fokus kan. Alright. Satu lagi, kalau buah-buahan kan, orang kata kulit dia banyak vitamin C kan, serat, selulus. Okey, dia punya isi pun ada serat, ada serat kan. Sebab dekat bahagian luar dia macam buah tomato ni termasuk nightshade kan. Nightshade vegetable, nightshade fruits lah kan. Buah-buahan nightshade, nama dia nightshade. Kalau orang yang tak faham, orang yang tak faham tentang nightshade, Google je NIGHTSHADE, nightshade, sayuran nightshade, buah-buahan nightshade. Apa dia? Ada tak banyak 4 ke 5 jenis. Buah tomato, cili bell pepper ke, cili lah, cili besar ke, cili api tak tahulah pula saya kan, dia tersebut cili, dia tak sebut cili api kan, orang putih kan. Cili hijau ke, cili merah ke, tak kisahlah, cili besar ke, cili Jepun ke kan. Tomato, cili, bell pepper, kemudian termasuk juga terung, eggplants, peterung, buah goji berry yang dikatakan
untuk awet muda dan memanjangkan usia, di mana orang Cina di bahagian dataran pedalaman Cina tu, orang Mongolia umur dia 90-100 tahun kan, selalu makan goji berry kan. Bukanlah makan banyak-banyak sangat goji berry pun tinggi kandungan lektin. Tapi kemungkinan molekul-molekul lektin dalam empat jenis makanan ni berbeza, form dia berbeza mungkin monomer, dimer, trimer, tetramer, oligomer, kan, macam-macam. Alright. Alright. Lepas tu jadi kita buang orang Arab kan, orang Arab dia masak tomato, dia buang kulit dan juga isi dalam biji dia pun buang. Maknanya dia masak dalam 5 minit kan, dengan api, dengan maknanya air yang gelegak lah. Kalau tak ni kan, masak 5 minit untuk melembutkan buah tomato dan kulit dia. Jadi kulit tu senang dibuang, dan isi dibelah, dibuang biji di dalam. Makan dia punya isi saja kan, dia punya pulp tu kan, yang lembut tu. Yang tu begitu. So begitu. Apa lagi saya nak cakap? Kalau cili nak buang kulit macam mana kan? Tak boleh. Dan tak apa, makan je. Jadi kalau kita masak, jangan makan mentah lah. Kalau raw maknanya kandungan lektin dia tinggi. Sebab tu orang gastrik, GERD, angin, kembung kan, orang perut dia sensitif lah. Cili bukan sebabnya pedas saja, sebab ada lektin. Lektin pun boleh trigger gangguan perut kita, angin jadi banyak. Sebab apa angin jadi banyak? Sebab bila molekul lektin tu yang ada dalam cili kita, tomato, dalam terung kan, dia melekat, dia mengikat kepada sel dekat usus kecil kita tu. Dia punya epithelial lining, mucosal lining, apa dia panggil lapisan dinding usus. Lapisan dinding usus yang paling luar lah. Yang paling luar tu ada sel-sel tau. Dia terbina pada sel-sel. Dia satu mucus, lapisan mucus. Lepas tu lapisan epithelium tu ialah sel yang melapisi dinding usus kita, perut kita So dia melekat kat situ. Bila dia melekat, dia menyebabkan kerosakan pada sel tu, dan menyebabkan nutrien yang kita makan, yang kita hazam, tak boleh diserap ke dalam darah kan. Lalu makanan yang tak boleh diserap, dia jadi angin. Dia jadi angin. Begitulah dia punya teori. Kemudian bila dia lektin tu melekat pada sel usus kita, dia akan jadi renggang. Bila dia renggang tu yang kata leaky gut tu kan. Jadi lektin boleh masuk dalam darah, gluten masuk darah, bakteria, virus, kulat, molekul-molekul besar semua boleh masuk dalam, menyebabkan kerandangan sistemik. Alright. Okey, tu. Jadi maksudnya orang yang sensitif tak usah makan lah. Ataupun kurangkan. Ataupun masak cili, jangan makan mentah. Kalau masak, dan sikit. Konsep dia kan, makanan yang boleh trigger adverse effect, alahan, keradangan kan, tak boleh makan banyak, makan sikit. Sebab makan makanan ni semua mengandungi bahan-bahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Cili lah, cili bell tu semua ada bahan antioksidan, bahan anti keradangan, anti kanser pun ada, anti tumor, yang boleh menyebabkan yang ada zat vitamin, vitamin, provitamin A, kerotin, lycopene. Tomato tinggi lycopene yang boleh mengelakkan, mencegah daripada penyakit kanser kan, keradangan kan. So kita buang yang negatif, ambil yang positif dalam makanan yang ada lektin ataupun yang tinggi lektin. Jangan kita buang semua sekali, tak payah makan kan. Jadi kita zat tak dapat kan, betul tak? Gitu. So begitu cara. Dan badam kan, badam pun saya makan buah anggur, saya buang kulit, tapi meleceh lah kan. Dah rendam dengan air garam dalam 10-15 minit kan. Lepas tu buang. Itu pun boleh mengeluarkan sebahagian lah.
sebahagian kecil lektin dan antinutrien lain lah. Lepas tu kulit tu saya buang, saya tak makan. Biji je jangan kunyah. Biji pun tinggi kandungan antinutrien, bukan lektin saja. Phytate lah, silap protease inhibitor, ni lagi dahsyat kan. Protease inhibitor menyebabkan enzim perhadaman kita jadi unfunctional, deactivated, tak aktif lah kan. So sebab tu kita kena tahu kan. Macam temikai, biji dia jangan makan lah kan. Buah temikai, biji, so tinggi antinutrien. Tapi kalau untuk rawatan, perubatan, contoh nak makan biji betik sikit-sikit tak apalah. Kata untuk buang cacing boleh, tapi jangan makan hari. Konsep perubatan saya ada share dalam Allah Akbar, dah 30 minit Masya Allah. Okey, konsep rawatan menggunakan herba kan, ataupun makanan berfungsi herba kan. Kita kena ambil, janganlah overdose, janganlah setiap hari untuk berbulan-bulan kan, tak boleh lah kan. Sebab dalam setiap herba ni ada bahan yang positif, ada bahan negatif. Ada bahan yang manfaat, ada yang mudarat, sikit banyak kan. So kita nak counterbalance, kan. Kita nak ambil manfaat, kurangkan kesan adverse, kesan mudarat tu. Jadi kita ambil, sebab tu ada dos, sebab tu ada dia punya frekuensi kan. Jangan makan hari-hari berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Saya punya dos kalau bagi rawatan kat orang, saya akan beritahu dos mingguan, tak pernah dos harian 2 kali sehari, 3 tak ada. Saya akan cakap 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, 5 kali seminggu. Sekurang-kurangnya ada 1 kali, 1 hari, 2 hari, 3 hari rehat. Especially kalau herba kuat-kuat kan. Okay, kita sambung kat video kedua lah. Sebab tak cukup masa. Masya Allah.